Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Seri Pahang, yang mana JDT menang 2-0 hasil jaringan dari Heberty dan juga Beksen. Pada perlawanan ni boleh kita katakan JDT adalah pasukan yang klinikal dan mereka memanfaatkan setiap kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang untuk mereka skor the goal lah. Manakala untuk pasukan Seri Pahang, mereka lebih kepada pergerakan ataupun serangan balas dengan hantaran-hantaran jauh untuk mencari Kepa Sherman. Walaupun agak efektif dalam pencarian Kepa Sherman, tetapi recovery phase dan juga gerakan counter press dan sebagainya yang dilakukan oleh JDT banyak menggagalkan corak serangan balik yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang, ditambah pula dengan Kepa Sherman yang dikawal atau dimarking dengan ketat oleh Jody Ahmad dan juga Shane Lowry yang tidak membiarkan dia mempunyai ruang yang banyak untuk melakukan jaringan. Jadi pada perlawanan semalam boleh dikatakan pemain pasukan Seri Pahang yang banyak bergerak adalah di bahagian pertahanan, Saiful, Brundo dan juga Ashar, lepas tu Azwar Arifin dan sebagainya. Dan di bahagian serangan adalah lebih kepada berpaksikan counter attack, iaitu kepada lambungan kepada Kepa Sherman sahajalah, berbanding untuk melakukan ball progression di kawasan tengah dan sebagainya memang agak kurang. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan JDT? Obviously perkara pertama yang saya suka adalah bagaimana JDT dictate di bahagian tengah, bagaimana mereka control the game dengan penggunaan daripada Hong Wan, Yuan Muniz dan juga Afiq Fazail, yang mana boleh saya katakan ketiga-tiga player ni telah menunjukkan satu performance yang bagus in term of attacking dan juga in term of defending, yang mana Hong Wan untuk game ni kalau kita lihat dia banyak progress ataupun banyak involve dengan pasukan JDT dalam fasa menyerang, dan dia banyak meletakkan diri dia lebih tinggi, bukannya berada lebih deep seperti selalu between Jody Ahmad dan juga Shane Lowry. Tetapi untuk game ni dia dictate dia punya diri dan dia punya positioning adalah lebih tinggi, dan dalam masa yang sama dia memberi ruang kepada Afiq Fazail dan juga Yuan Muniz untuk cover up bahagian half space. So kalau kita lihat untuk game ni, mostly Afiq Fazail dia akan berada di bahagian kanan half space lah, right half space, untuk control the game dan untuk membantu pembinaan build up ataupun combination play yang dibentuk bersama dengan Arif Aiman. Dan manakala untuk Yuan Muniz, dia lebih more to the left side ataupun di bahagian kiri half space untuk membantu dan juga memberi ruang untuk membentuk combination play bersama dengan Kobe Ong di bahagian kiri. So kita boleh nampak perkara tu sangat efektif lah, yang mana di bahagian tengah dengan penggunaan 3 midfield, seorang Hong Wan lebih kepada more to defensif dan Afiq Fazail dia memang box to box player dan lebih banyak cover up bahagian kanan, tetapi dalam masa yang sama dia juga banyak turun untuk membantu Hong Wan dalam fasa bertahan. So that is a good point. Dan yang paling menarik adalah tentang Afiq Fazail lah, bagaimana dia punya hantaran ataupun vision yang dia ada pada perlawanan ni, berjaya untuk mencari Beksen untuk menjaringkan gol yang kedua bagi pasukan JDT. So memang marvelous lah, work rate tinggi, dia punya positioning bagus, rajin dan sebagainya, dia punya vision boleh create kepada orang apa attacking punya movement yang bagus untuk menjaringkan gol. So apa yang kurang lagi kepada Afiq Fazail, dia adalah one of the best local midfielder yang Malaysia ada buat masa sekarang ni. Dan Yuan Muniz untuk game ni lebih kepada untuk cover the left half space dan juga bagi bantuan kepada Kobe Ong, but daripada segi in term of dia nak supplying ball ke bahagian hadapan masih lagi kurang lah. Jadi benda tu memang kita boleh nampak. Jadi itu perkara pertama yang saya suka lah. Perkara kedua yang saya suka adalah tentang backline pasukan JDT, yang mana JDT bermain dengan asas back 3 sewaktu mereka menyerang ataupun sewaktu mereka build up, iaitu Matt Davis akan di right centre back, Jody Ahmad CCB dan juga Shane Lowry adalah lebih kepada left centre back. Jadi apa yang saya suka tentang backline pasukan JDT, even mereka bermain dengan high line ataupun defensive line yang tinggi, tetapi mereka masih lagi boleh untuk recovery phase mereka punya loophole di bahagian belakang. Bermaksud mereka boleh recover mereka punya position untuk memastikan counter attack yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang tidaklah terlalu efisien dan tidak banyak ruang yang diberikan untuk penyerang Seri Pahang untuk score the goal. So bila mana mereka kena sekali dengan gerakan counter attack tersebut, mereka lebih cakna dan mereka punya awareness lebih meningkat lah untuk memastikan yang defend line mereka di bahagian belakang tidak terlalu terdedah kepada counter attack. Dan lepas tu memang mereka jagalah mereka
mereka marking terus Kepa Sherman memang tak ada ruang, dapat bola pun dia tak boleh nak buat banyak, just one to touch. Lepas tu pemain JDT akan cepat untuk intercept dan juga cepat untuk ampas balik bola. Maka di situlah kita boleh nampak yang pasukan pertahanan JDT lebih compact, lebih disiplin dan lebih bagus dari segi reading game untuk menutup ruang-ruang daripada Kepa Sherman melakukan percubaan. So man to man marking dah bagus dekat situ, dan bagaimana mereka membaca game apabila Seri Pahang memang continuously berterusan melakukan teknik yang sama ataupun taktik yang sama, maka mudah untuk JDT patahkan pada peluang semalam. Bahkan kehadiran Rafael Silva dalam padang pun hanya sekadar roaming dalam padang, tidak memberi impak kepada Kepa Sherman pun tak boleh dapat jugalah. So itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kalau kita lihat kepada attacking shape pasukan JDT di bahagian tengah ataupun di bahagian front three mereka, iaitu Heberty, Arif Aiman dan juga Bekson. Untuk game ni boleh saya katakan obviously Arif Aiman memang menarik daripada segi dribbling dan sebagainya. Cumanya daripada segi pergerakan dia untuk game ni agak terbatas. Tetapi apa yang boleh saya komen adalah tentang finishing dan juga decision making yang dilakukan oleh Arif Aiman. Banyak pergerakan dia berakhir dengan shooting range yang agak jauh daripada luar kotak penalti, bahkan ada juga yang ada dalam kotak penalti tetapi tidaklah more to siap, tetapi berada berhampiran dengan kotak penalti. Tetapi dari segi shooting yang dilakukan atau finishing yang dilakukan, banyak bola-bola tersebut meliar, bermaksud tidak on target tetapi meliar ke kanan. Itu yang mungkin Arif Aiman boleh perbaiki daripada segi dia nak jadi inside forward, jadi cut in masuk ke dalam, dribbling dan sebagainya. Benda tu memang dia dah conquer, dia memang dah pro, dia dah memang leveling lah. Tetapi daripada segi finishing wise, dia kena improve benda tu, dan juga dari decision making untuk dia release the ball dan sebagainya, dia perlu buat action yang lebih quick ataupun lebih cepat lah. Sebab semalam memang nampak dia agak control the ball, hold ball lama, finishing wise dia kurang. So benda tu boleh untuk Arif Aiman perbaiki. Dan untuk Bekson pada game ni, boleh saya katakan he is one of the best player yang ada dalam pasukan JDT. Dia banyak membantu bahagian tengah untuk minta bola, dia drop lebih deeper, dia buka ruang, dan dia meletakkan diri dia di ruang yang kosong. Untuk gol yang kedua tu, that is marvelous lah. So dia bukan sahaja jadi striker yang tertumpu kepada kawasan kotak penalti ataupun kawasan 6 elo, tetapi dia banyak membantu dalam fasa menyerang untuk membolehkan JDT ada banyak option dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti untuk melakukan percubaan jarak jauh lahan. Jadi kita boleh nampak lah Bekson sangat rajin. Tapi daripada segi finishing wise, malam memang gol yang kedua tu boleh saya katakan daripada segi angle memang agak kecil, tapi daripada segi angle pun sudut tu sukar sikit, dia berjaya skor dengan ketenangan yang dia ada. So dia berjaya menjadikan gol yang kedua. Dan untuk Heberty, kalau kita faham the concept Heberty is more to free roll, tetapi free roll yang dimainkan oleh Heberty adalah more to central ataupun lebih kepada bahagian tengah. So mostly memang Heberty bukannya pemain yang akan berada di dalam di box. Jadi apabila kelemahan ini kelemahan yang JDT ada pada perlawanan semalam adalah daripada segi kita boleh nampak bila JDT attack on the wide area ataupun di kawasan winger, bila Kobing Ong or Juan Muniz attack crossing masuk ke dalam kotak penalti, dalam mana masa yang sama Bekson drop lebih deeper, tak ada player JDT yang nak attack the ball ataupun numbers of player JDT tak ada dalam kotak penalti untuk terima hantaran tersebut lah. Jadi mungkin Heberty boleh untuk letakkan diri dia dalam kotak penalti untuk challenge di area 2 dan sebagainya. Sebab bila penlibatan dia di dalam kotak penalti agak kurang, tetapi penlibatan dia di luar kotak penalti memang excellent lah, memang marvelous. Tetapi bila Bekson hilang daripada posisi number 9, dia drop lebih bantu pada bahagian bawah, maka di situ kita boleh nampak kelompongan di bahagian serangan pasukan JDT lah. So mostly hantaran-hantaran dilakukan tak boleh nak cari siapa kotak penalti. So benda tu mungkin JDT boleh improvise lah. Tapi ni pun dah second last game untuk Liga Super, improvise season depan lah. So tak ada orang kata dah memang terlambat lah untuk improvise season ni, sebab lepas ni game Piala Malaysia final game Liga Super, and then ACL lawan Biji Patung. Lepas tu habis lah untuk saingan bola sepak tempatan pada season kali ni untuk JDT. Itu untuk JDT mostly tak ada apa sangat lah, sebab mereka dah memang bagus. Untuk pasukan Seri Pahang, in term of mereka punya wingback iaitu Azhar dan juga Azwar Arifin, saya suka Azwar Arifin punya game ni, bagaimana dia dictate ketika bertahan, bagaimana dia halang Arif Aiman. Lepas tu dalam fasa menyerang dia memberikan satu supporting play yang bagus, overlap yang bagus, and dia ada pace yang bagus, dia boleh penetrate dengan satu larian-larian yang bagus di bahagian kiri. So I like that lah. Saya suka Azwar Arifin untuk game ni, seriously saya cakap. Lepas tu untuk
Faisal Hafiz pun dia bagus juga di bahagian kanan. Cumanya kita boleh nampak lah kelompongan bila mana pasukan Seri Pahang tak ada pemain striker yang solid. Sebab di tengah ada Ruzif dan Azam, tapi mereka tak boleh nak buat banyak. So banyak long ball dan pump bola kepada Kepa Sherman. Dan di bahagian striker sebenarnya Kepa Sherman is a good player, tapi dia kurang dapat support. And Rafael Silva ada tapi dia tak memberi support sangat, and there is something yang useless lah. And sebab tak ada partner tapi partner tak bagi support. So sayang lah nak harapkan Kepa Sherman saja, tak boleh lah. Dia saja duduk kat depan, dapat bola dan orang backup, susah lah. Tapi untuk backline pasukan Seri Pahang macam Saiful, antara nama yang memang saya kata akan jadi hot prospect lah untuk center back dalam sistem back 3. Memang Saiful akan jadi one of the best player lah. Tapi tu lah, Liga Malaysia ni pelik. Liga Super habis bulan 12, tapi kontrak player habis 30 November. Pelik 30 November habis, pemain leave the club, mentinggal club So David Rowley semalam pun tak apa nak efficient, tak bagus sangat main nombor 10. So memang nampak ketara lah Seri Pahang semalam. No idea and creativity, mostly attack long ball ataupun wide area crossing, that's all. Jadi memang mudah lah dibaca. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.